tidak lain dan tidak bukan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah, iaitu Profesor Datuk Muhammad Harun Abdullah. Kita maklum bahawa kesibukan Datuk mengurus tadbir sebuah universiti yang yang begitu banyak urusannya, tetapi beliau mampu untuk meluangkan masa bersama kita pada pagi ini di sesi wawancara bersama tokoh. Untuk makluman Datuk, ini merupakan siri wawancara yang telah dinaik taraf. Sebelum ni kita ada wawancara seperti biasa untuk mengumpul maklumat dan juga pengalaman. Tapi ini merupakan siri berterusan yang akan mewawancara tokoh-tokoh penting supaya dapat disimpan untuk rujukan generasi masa hadapan lah. Dan ini merupakan kami amat berbesar hati yang berbahagia Datuk Naib Chancellor datang ke studio TV Sekolah Sains Sosial sebagai tempat di mana mereka ini pelajar-pelajar kita, produk kita untuk menghasilkanlah ilmu menerbit dan juga menyunting hasil-hasil penerbitan filem dan juga konten ataupun kandungan diri. Jadi Datuk, pada pagi ini kita juga ada bersama Profesor Datuk Muhammad Hamdan selaku dekan, yang mana beliau juga akan bersama kita untuk menemu bual yang berbahagia Datuk tentang beberapa isi penting berhubung ulang tahun penubuhan UMS, iaitu 20 tahun. Seperti mana kita maklum, 20 tahun yang lalu Universiti Malaysia Sabah menjadi satu realiti pada hari ini. Selaku Datuk sendiri sebagai Naib Chancellor, dalam amanat tahunan baru-baru ini menyatakan bahawa ini merupakan legacy ataupun satu sejarah kepada warga Malaysia ini, di mana UMS itu sebagai sebuah universiti yang komprehensif untuk menghasilkan modal insan kepada negara. Dan sudah tentu pengalaman Datuk selaku orang yang tidak asing dan yang sudah lama berkhidmat di Universiti Malaysia Sabah ini, banyak pengalaman yang telah diterima dan ditimba. Jadi ini boleh dikongsi bersamalah. Dan untuk itu mungkin kita bagi merancangkan lagi temu ramah ini, saya nak mulakan dengan Profesor Datuk Hamdan. Terima kasih. Tanya soalan. Apa juga bermula dengan sejarah. Oleh itu saya rasa apa yang patut kita ketahui adalah sejarah asal mengapa universiti ini ditubuhkan. Dan Datuk adalah di antara tenaga pengajar yang awal tentu dapat melihat peralihan daripada penubuhannya 20 tahun dulu sehingga hari ini. Tapi kita bermula dengan mengapa UMS ini ditubuhkan dan apakah matlamat yang penting untuk dicapai. Terima kasih Datuk Hamdan, Dekan Sekolah Sains Sosial, dan juga Saudara Sazali kawan saya. Dan terima kasihlah kerana menjemput saya ke sekolah ini untuk berkongsi maklumat, juga mendapatkan respon daripada para pelajar sekalian. Alhamdulillah, seperti yang saudara Sazali sebutkan tadi, saya bersama Universiti Malaysia Sabah daripada awal, dan saya dapat melihat perkembangan Universiti Malaysia Sabah ini daripada awal, daripada bilangan pelajar yang sedikit, tenaga pengajar yang sedikit, dan keadaan infra yang daif. Kita menumpang di KKYS, Kolej Yayasan Sabah itu, dan juga beribu pejabat di Gaya Center masa itu, dan kemudian mendapatkan kampus sementara di Jalan Tuaran. Jadi keadaan begitu daif sekali, dan tenaga pekerja, staf akademik dan bukan akademik pun begitu terhad. Jadi kita buat kerja banyak, multitasking lah istilahnya. Jadi hari ini Alhamdulillah kita dah 19 tahun nak masuk 20 tahun, dan banyaklah fasa-fasa perkembangan. Ibarat kanak-kanak kalau dulu setahun, berumur setahun, 2 tahun, 3 tahun, hari ini dah
19 tahun, 20 tahun dah remaja katanya. Jadi cabarannya banyak dan pada awal penubuhan Universiti Malaysia Sabah cabarannya berbeza. Hari ini infra dah ada, kampus utama tetap dah ada. Dia lebih kepada content wise kita kena perjuangkan. Pastinya Universiti Malaysia Sabah ditubuhkan pada awalnya untuk memberi peluang pendidikan kepada rakyat Malaysia, khususnya di Sabah utamanya. Ketika itu yang mana hanya ada ITM, masa silap saya masih ITM, dan institusi pengajian tinggi yang bersifat cawangan ketika itu tidak mencukupi untuk cater bilangan anak-anak bangsa kita di Sabah, anak-anak bangsa Malaysia yang berada di Sabah yang begitu ramai memerlukan pendidikan pengajian tinggi. Maka ditubuhkanlah Universiti Malaysia Sabah. Jadi alhamdulillah penubuhannya untuk memberi peluang, tujuan utama memberi peluang sebanyak mungkin kepada anak-anak bangsa Malaysia di Sabah khususnya, dan juga warga negara daripada Semenanjung dan juga Sarawak. Jadi itulah saya kira matlamat utama mengapa Universiti Malaysia Sabah ini ditubuhkan. Hari ini dah masuk 20 tahun, dah remaja orang kata. Itu seperti saya katakan dalam amanat 2014 yang baru-baru ni, kita tak boleh berjalan, kita kena berlari sekarang. Banyak perkara yang harus kita lakukan, baik dalam akademiknya, dalam teaching and learning, pengajaran pembelajaran, saksiah pelajar, hal ehwal pelajar, pengantarbangsaan yang paling penting. Kalau kita nak meletakkan Universiti Malaysia Sabah ke tahap global, harus memberi penekanan kepada pengantarbangsaan tersebut. Penyelidikan, penjanaan pendapatan. Hari ini bukan universiti hari ini diurus takbir bukan seperti 20 tahun yang lalu, ya. Cabarannya berbeza. Kalau dahulu hanya mungkin ada dalam 8, 9, 10 universiti, hari ini IPTA saja dah 20, ya, kalau tak silap saya dalam 20 IPTA. Tak masuk lagi swasta, ya, swasta lagi ramai, 92 banyak, ya. So dengan peruntukan, dengan bilangan IPTA yang semakin banyak, kerajaan peruntukan pun semakin terhad. Dan bayangkan, ibarat satu cap yang diagih-agihkan di antara universiti semakin kecil. Dan universiti cabaran sekarang hari ini ialah terutama dalam konteks perbelanjaan, ya. Peruntukan yang diterima semakin kecil dan universiti kena berdikari untuk menjana pendapatan sendiri. Itu di antara cabaran yang kita lihat dari segi pengurusan sebuah universiti pada hari ini. Pelajar juga begitu dalam akademik. Pelajar dia sekarang dunia tanpa sepadan. Dengan ada internet, ya, jadi e-learning sebagainya, itu sangat kritikal bahawa pelajar mindanya bukan lagi bersifat setempat. Dia sudah terbuka dengan dunia tanpa sepadan. Jadi saya kira cabaran semakin berbeza daripada cabaran 20 tahun yang lalu. Bukan saja berbeza, Datuk, tapi dia juga semakin mencabar. Tadi disebut tentang masalah kewangan. Kewangan semakin terhad, tapi jumlah pelajar meningkat. Ini memang satu cabaran. Dan dalam pada itu juga, kalau dulu pelajar lebih kepada buku, pergi perpustakaan, hari ini internet telah juga menjadi cabaran bagi universiti supaya dilihat terlibat dalam teknologi ini. Dan mengikut apa yang saya baca, yang mengikut Webology punya pengukuran universiti kita di Malaysia ini, yang ketika ini ada 92 universiti, yang termasuk yang Datuk cakap tadi, yang kerajaan punya dan swasta, kita jatuh nombor 10. Ini saya rasa mungkin Datuk rasa mungkin kita boleh lagi hebat lagi. Apa rasa yang kita boleh buat untuk hebat lagi, bukan saja di peringkat negara, Datuk sendiri sebut tadi, juga di peringkat antarabangsa. Terima kasih, Datuk. Kita harus jelas dalam minda pemikiran kita, baik kepada staf ataupun
tenaga akademik dan bukan akademik di Universiti Malaysia Sabah, tetapi juga para pelajar graduan yang kita hasilkan, bahawa mereka harus mempunyai minda yang relevan, ya, inovatif dan sustainable, lestari. Itu yang kita sering katakan, 3 kata kunci ini: inovatif, relevant dan sustainable, lestari. Saya katakan tadi, bukan hanya pengurusan universiti berdepan dengan cabaran sebegini dalam konteks perbelanjaan, kewangan, pengurusan kewangan, tetapi pelajar juga harus mempunyai minda yang kritikal, yang mana graduan yang hasilkan bukan bersifat memikirkan dia lulus, dapat ijazah, dapat pekerjaan di jabatan kerajaan. Ini kena buang jauh-jauh, ya. Kita tak boleh meletakkan harapan pada bekerja di jabatan kerajaan saja. Dengan jabatan bilangan jawatan yang terhad, tak mungkin kerajaan kita mampu menyediakan jawatan yang begitu banyak sekali, berapa puluh ribu, ya, graduan dihasilkan, tetapi jawatan begitu terhad. Dan kita nak menghasilkan graduan yang bersifat entrepreneur, ya, ada keusahawanan. Itu sangat ditekankan pada hari ini di mana-mana universiti di Malaysia, ya. Ini telah diletakkan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, bahawa sebagai KPI semua Naib Chancellor IPTA di Malaysia. Jadi para pelajar harus buka minda dan fikirkan, bukan untuk makan gaji saja. Perkara ini sangat penting, dan begitu juga dalam konteks mengurus takbir sesebuah universiti. Penjanaan pendapatan tadi, universiti tak boleh bergantung dengan dana daripada kerajaan, yang seperti saya katakan tadi. Beberapa universiti yang sudah established, sudah lama established di Malaysia, macam UKM, UiTM, UM, yang memang dah mantap kewangannya, masih berusaha untuk menjana pendapatan mereka. Kita Universiti Malaysia Sabah ini universiti yang ke-9 di Malaysia, IPTA ke-9. Kita kena put a lot of effort, usaha kena banyak. Alhamdulillah dalam beberapa tahun ini menampakkan suatu petanda yang positif untuk Universiti Malaysia Sabah. Kalau sebelum ini kita punya penjanaan itu agak begitu suram, alhamdulillah 2013 kita sudah nampak ada momentumnya. Sudah boleh, sebagai contoh, UMS Link, kita punya anak syarikat, telah mendapat keuntungan 1.3 million. Walaupun tak segitu banyak, tapi menandakan ada suatu momentum setelah kita merombak dan kita melakukan sesuatu penambahbaikan dalam anak syarikat kita. Alhamdulillah, jadi itu satu contoh lah. Saya ingin berkongsi, saya baru balik daripada London pada minggu lepas, dan bertemu dengan University of Wolverhampton dan juga University of RAU, Royal Agricultural University. Bersempatan dengan bertemu dengan rektor dan juga Naib Chancellor, Naib Chancellor di sana, berkongsi pandangan dan juga maklumat. Saya bertanya kepada mereka berapa peratus dana yang diperolehi daripada kerajaan mereka. Dia mengatakan hanya 20%. Wah, saya terkejut. Dan kita mendapat dana daripada kerajaan pusat sebanyak 80%. Ya, begitu jauh. Dan mereka berusaha begitu gigih dan put a lot of effort dan kerja bersungguh-sungguh untuk menjana pendapatan, bukan hanya menyalur ilmu, pengetahuan, tetapi juga ada elemen-elemen keusahawanan tersebut. Ya, dan kerjasama dengan universiti lain dan juga di luar negara. Itu sebab mereka sanggup datang ke Malaysia dan bekerjasama dengan kita untuk melihat venture, explore possibility of kerjasama yang boleh mendapatkan bukan hanya membawa image universiti mereka, tetapi menjana pendapatan untuk universiti mereka. Sebab hari ini kalau kita lihat di Semenanjung Malaysia terutamanya, juga di Sarawak, adanya cawangan-cawangan universiti daripada luar negara. Ini adalah strategi mereka.
Dan kita macam mana? Ini yang kita kena strategize, kita punya rancangan untuk masa depan. Datuk, ini sebab keistimewaan atau niche. Kita melihat di Semenanjung mungkin ada niche, dan saya ingin tahu cabaran khusus UMS di Sabah ni sendiri supaya menjadi international atau global, dan juga apakah niche-niche yang kita di UMS ni boleh memperkasakan supaya kita terkenal dan orang juga daripada universiti lain mau kerjasama dengan kita. Dalam kerjasama ni juga kita boleh menjana pendapatan bagi universiti kita. Terima kasih Datuk. Itu sebab di awal bila saya dilantik sebagai Naib Chancellor yang keempat di Universiti Malaysia Sabah, saya pernah ditanya macam mana pandangan saya tentang untuk bawa Universiti Malaysia Sabah menjadi research university ataupun universiti penyelidikan. Saya daripada awal mengatakan saya tak setuju Universiti Malaysia Sabah menjadi universiti penyelidikan dalam konteks di peringkat Malaysia lah. Kerana bila universiti penyelidikan, salah satu prosesnya ialah dia akan mengecilkan bilangan pengambilan prasiswaza yang undergraduate, dan ini saya kira bertentangan dengan agenda awal penubuhan Universiti Malaysia Sabah tadi untuk memberi peluang pengajian tinggi di peringkat prasiswaza, terutamanya pada anak-anak di Sabah terutama yang sukar untuk ke Semenanjung atau ke Sarawak. Itu sebabnya saya masih berhasrat akan Universiti Malaysia Sabah ini berada dalam kategori komprehensif, tetapi dia sangat kuat dalam penyelidikannya, terutama dalam niche tertentu. Di antara niche kekuatan Universiti Malaysia Sabah ini, being berada di Sabah, negeri Sabah ini yang dikelilingi oleh lautan, ialah marine studies sangat kuat kita. Itu sebab kita ada Institut Pendidikan Marine Borneo sebagai kita Center of Excellence, dan malah kita punya institut ni pun telah diiktiraf sebagai Potential High COE, High Center of Excellence oleh Kementerian Pengajian Tinggi ketika itu. Dan kalau kita dengan usaha yang lebih gigih, sedikit masa lagi kita boleh menjadi Potential High COE. Bukan potential, menjadi High COE. Tadinya potential, sekarang insyaAllah kita pun reality High COE, ya, sebagai Center of Excellence di Malaysia dalam aquaculture. Itu kekuatan kita. Di samping itu kita juga mempunyai kekuatan niche dalam bidang oil and gas. Ini yang dalam peringkat awal kita tengah ni, walaupun usaha telah dilakukan, kita telah menawarkan di peringkat pasca dan juga sijil on oil and gas. Dan hari ini kita nak usaha lagi untuk menawarkan di peringkat prasiswaza. Dan baru-baru kita ada signing of MOU bersama Kerajaan Timor Leste, dan mereka berjanji akan menghantar orang-orang mereka untuk mengikuti latihan di Universiti Malaysia Sabah. Ini di antara niche kita. Selain daripada itu, saya melihat niche kekuatan Sabah ini ialah eco-tourism, eco-pelancongan. Dan ini yang sedang kita masih saya cabar peringkat sekolah ataupun fakulti, Dekan Datuk Hamdan, dan juga di peringkat SPE, Dekan SPE, agar fikirkan macam mana kita nak come out dengan satu Center of Excellence dalam tourism. Ini satu keunikan di Sabah yang kita harus perjuangkan. Kita harus memegang niche ini berbanding dengan IPTI lain. Dari segi orang kata lubuknya di Sabah ini, para pelawat pelancong daripada Korea, daripada Jepun, Taiwan, China datang ke Sabah untuk ekoturism, pergi pulau, pergi pantai, mandi, menyelam, pergi hutan, tengok proboscis monkey, pergi kita punya biodiversity dan sebagainya, orang hutan kita. Ini sisa all kita punya kekuatan, tetapi kita masih belum nampak dia punya impact di peringkat di sini. Ini kita insyaAllah kita usahakan dalam masa terdekat ini. Datuk, artinya
walaupun kita universiti ini berstatus komprehensif, tetapi kita tidak juga boleh, maksudnya kita juga tidak akan terpinggir daripada universiti penyelidikan, sebab kita fokus kepada niche-niche yang ada di Sabah ni, dan ini boleh menaikkan ranking kita di ranking universiti lah, bukan sahaja di peringkat lokal tetapi juga global. Tapi berkait kepada Datuk, berhubung dengan kaki tangan ataupun pensyarah yang menyumbang kepada penyelidikan ini. Kita faham bahawa mereka ini bukan sahaja menyelidik tetapi juga mengajar. Jadi pada pandangan Datuk lah, dari segi kenaikan pangkat ini, adakah komponen-komponen ini juga diambil kira sama penting untuk proses kenaikan pangkat mereka ini? Terima kasih. Saya berpandangan bahawa kenaikan pangkat ni satu perkara yang kita harus reward seseorang itu bila dia telah menunjukkan satu pencapaian dan juga performance yang sewajarnya. Salah satu hasrat saya untuk meletakkan Universiti Malaysia Sabah ini, dia sebagai bukan hanya dikenali dalam akademik dan juga penyelidikan, tetapi sebagai universiti yang ada kelas dia. Dia bukan sebagai universiti yang kata universiti kampung. Jadi orang naik pangkat tanpa kualiti tertentu, dia naik pangkat. Jadi saya tak mau nama universiti itu jatuh. Saya tak nak orang kata, oh, Universiti Malaysia Sabah naik. Disebabkan dia punya kualiti itu tak begitu, dia boleh naik dengan mudah. Apapun kita tak menghalang orang untuk naik pangkat, malah kita nak staff kita naik pangkat dengan syarat mereka ini harus perform dalam akademiknya, penyelidikan of course, penerbitan, dan juga yang paling penting mereka ini juga harus menyumbang kepada pembangunan universiti itu sendiri. Ya. Kita tidak mau ada spesies ataupun sejenis kelompok yang mana dia hanya duduk di sudut biliknya, duduk buat kerjanya, tulis paper, tulis buku. Dia tak mau campur hal untuk membantu mengadakan simposium, persidangan, apa-apa aktiviti fakulti dia tak nak campur. Kata at the end of the day, dia kata untuk naik pangkat dia orang akan tengok saya punya penerbitan. Tidak, kita tak mau sudah. Budaya ini kita tak mau menjadi di universiti yang kita sayang ini. Kita nak orang yang naik pangkat tu orang yang betul-betul menyumbang kepada universiti tadi, image universiti terjaga, pelajar yang baik dihasilkan oleh mereka ini, dan mereka juga membawa nama universiti di peringkat global. Ya. Mungkin Datuk ini juga boleh menerangkan langkah-langkah yang telah diambil oleh UMS untuk memastikan bahawa tenaga pengajar universiti ini juga adalah world class. Oh ya, kita nak kita punya pensyarah aktif dalam research, dalam penyelidikan, mempunyai research grant, dana penyelidikan. Kita tak boleh menerima alasan-alasan kata saya susah nak dapat research grant, dana penyelidikan. Saya itu sebab dengan sokongan dekan-dekan dan juga pengurusan para pegawai dan juga semua tenaga kaki tangan Universiti Malaysia Sabah, kita melihat bahawa Universiti Malaysia Sabah ini berada di dalam satu lubuk emas. Lubuk emas. Kenapa saya katakan lubuk emas? The only full-fledged university berada di negeri Bayu yang kaya dengan sumber alamnya. Kalau bukan saya kata ini, kalau kita berada di Semenanjung, contohnya ada 20 IPTA, we're talking about IPTA ya, ada 18 IPTA yang mana kena compete each other untuk approach mana-mana industri untuk membantu dalam membayar ataupun memberi dana.